wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan bentang tentang kajian saya yang saya telah jalankan selama ini untuk 2-3 tahun, dan kajian saya berkenaan dengan keberkesanan modul pencegahan penyalahgunaan dadah dan bahan berasaskan kerohanian, ketegasan kendiri dan pengetahuan MPD KKP terhadap penyalahgunaan dadah dan bahan. Seperti yang kita tahu, dadah merupakan musuh nombor 1 negara sejak 1983 yang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri kita yang sebelum ini, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan pada hari sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan. Dan pihak kerajaan telah mendapati bahawa masalah dadah bukan lagi sekadar masalah sosial, tetapi telah mula dianggap sebagai ancaman kepada keselamatan negara. So, menyedari akan bahaya dadah, Dasar Dadah Negara telah diperkenalkan pada tahun 2004 bertujuan mewujudkan negara Malaysia bebas daripada ancaman menjelang 2015 bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat, mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Okey, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, iaitu seramai 271 juta atau 5.5% daripada penduduk dunia berusia 15 hingga 64 tahun penyalahgunaan dadah pada tahun 2017. Yang ini telah dikeluarkan pada tahun 2020 oleh pihak UNODC. Jadi kajian ini ialah penyataan masalahnya menyatakan bahawa pihak EDK menyatakan 2016 hingga 2019 terdapat peningkatan jumlah kes penyalahgunaan dalam kalangan remaja di bawah 18 tahun ke bawah. Dan statistik ADK menunjukkan kes relapse dalam penyalahgunaan dadah telah meningkat selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Peningkatan kes relapse dalam penagihan dadah ini menunjukkan bahawa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah akan mengalami kesukaran dalam mencapai kepulihan sepenuhnya. Beberapa literature menyatakan bahawa sumber mengenai pencegahan penyalahgunaan dadah berasaskan psychospiritual atau kerohanian adalah terbatas. Maka dengan itu, penyelidik telah mengambil inisiatif untuk menjalankan satu kajian menggunakan pendekatan ini, iaitu psychospiritual, untuk mengembangkan lagi ilmu dalam mencegah penyalahgunaan dadah. Jadi analisis yang kami jalankan ialah berbentuk ujian pra dan pasca, iaitu berbentuk eksperimental yang melibatkan dua buah kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Yang itu kami akan jelaskan lagi daripada slide ke slide akan datang. Dan kita melihat keberkesanan modul yang telah dibina oleh penyelidik dalam kaedah yang baru ini. Objektif bagi kajian ini ialah untuk mengkaji keberkesanan modul pencegahan penyalahgunaan dadah berasaskan kerohanian, pengetahuan dan ketegasan kendiri atau dipanggil sebagai MPD-KKP terhadap pembuli ubah kepada golongan belia yang tinggal di kawasan berisiko. Dan objektif umum atau khusus kepada kajian ini terdapat 3, iaitu untuk melihat kesan modul MPD-KKP pencegahan penyalahgunaan dadah terhadap kerohanian dalam kumpulan eksperimen dan kawalan di peringkat pra dan pasca. Yang kedua ialah untuk melihat kesan modul MPD-KKP pencegahan penyalahgunaan dadah terhadap ketegasan kendiri dalam kumpulan eksperimen dan kawalan di peringkat pra dan pasca. Yang ketiga ialah untuk melihat kesan MPD-KKP pencegahan penyalahgunaan dadah terhadap pengetahuan tentang penyalahgunaan dadah dalam kumpulan eksperimen dan kawalan di peringkat pra dan pasca. Jadi kita ada 3 pembuli ubah di sini yang kita akan uji. Jadi metodologi bagi kajian ini ialah berbentuk experimental tooling atau true experimental. Dan jika dilihat Creswell tahun 2014 mendefinisikan kajian eksperimental sebagai sebuah kajian
untuk menguji sesuatu idea, prosedur atau praktis untuk melihat sama ada ianya mempengaruhi pemboleh ubah yang diuji. Jadi sampel kajian kami terbahagi pada dua kumpulan, iaitu kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Setiap kumpulan terdiri daripada 33 orang. Mereka akan kesan daripada modul ini akan diuji dan juga dianalisa menggunakan SPSS version 23 dan ini akan diterangkan di slide yang seterusnya. Jadi hasil analisis data ini kita uji dengan menggunakan ujian T untuk semua pemboleh ubah dua-dua kumpulan. Dan setiap pemboleh ubah ada alat ukur atau skala yang digunakan seperti yang tertera dalam jadual ini untuk menguji 3 pemboleh ubah, iaitu dari segi kerohanian, ketegasan dan penyalahgunaan dadah. Lokasi kajian kami ialah di utara Semenanjung Malaysia, sebuah kawasan yang telah diisytiharkan atau dipeta oleh pihak EDK sebagai kawasan hotspot atau kawasan yang di mana aktiviti dadah itu tinggi. Terdapat 155 buah dan kami memilih salah sebuah daripada 155 buah yang telah dimaklumkan oleh pihak EDK. Jadi ini merupakan keputusan kajian kami untuk kerohanian. Untuk kumpulan eksperimen telah menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kumpulan eksperimen di peringkat pra dan pasca dan juga menunjukkan peningkatan dari segi nilai min seperti yang tertera di skrin anda di hadapan di slide ini. Dan untuk kumpulan kawalan pula menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pra dan pasca untuk kumpulan kawalan dan menunjukkan juga penurunan dari segi hasil ujian yang diberikan. Kumpulan eksperimen telah diberikan modul pencegahan ini untuk psikopendidikan. Kumpulan kawalan tidak diberi apa-apa jenis psikopendidikan atau modul kepada mereka. Dari segi pengetahuan penyalahgunaan dadah juga, kalau kita lihat kumpulan eksperimen menunjukkan terdapat hubungan signifikan di antara peringkat pra dan pasca bagi kumpulan pada peringkat pra dan pasca dan terdapat peningkatan di situ dan hubungannya signifikan. Tetapi ianya berbeza kepada kumpulan kawalan yang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dan terdapat penurunan dari segi ujian pra dan pasca untuk nilai min-nya. Di sini kita dapat lihat dari segi ketegasan kendiri. Jika dilihat ketegasan kendiri juga, modul ini memberi kesan yang positif kepada kumpulan eksperimen yang melalui, iaitu selama 3 bulan ujian dia daripada 3 bulan kemudiannya, pada peringkat pra dan pasca-nya kita lihat terdapat hubungan yang signifikan antara kumpulan eksperimen dari peringkat pra dan pasca nilainya dan juga terdapat peningkatan dari segi pengatah ketegasan kendiri tentang ketegasan kendiri terhadap penyalahgunaan dadah. Jika dibandingkan dengan kumpulan kawalan di mana ketegasan kendiri, hubungan signifikan antara pra dan pasca ni tidak ada hubungan yang signifikan dan nilai min juga menurun. Ini menunjukkan bahawa modul ini memberi kesan yang lebih kepada kumpulan kawalan. Jadi perbincangan daripada hasil kajian ini kita melihatkan bahawa modul MPD KKP yang diuji berkesan menunjukkan terdapat impak yang positif terhadap kumpulan eksperimen dari segi keputusan min kajian pra dan pasca. Peningkatan keputusan 3 pemboleh ubah ini, kerohanian, ketegasan kendiri dan kepercayaan ataupun pengetahuan tentang keburukan penyalahgunaan dadah pada peringkat pra dan pasca meningkatkan kesedaran dan daya tindak yang baik untuk berhadapan dengan isu penyalahgunaan dadah. Dan berdasarkan Jailani tahun 2015, mencegah penyalahgunaan dadah melalui pendekatan psikospiritual Islam atau kerohanian telah berkesan dalam mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai hamba Tuhan. Kepercayaan tentang keburukan penyalahgunaan dadah adalah penting bagi meningkatkan kesedaran tentang penyalahgunaan dadah.
Brian 2000 menjelaskan konsep kendiri mengenai dadah ialah pengetahuan, sikap dan kepercayaan. Itu yang dinamakan sebagai awareness ataupun kesedaran. Terdapat 3 komponen ini. Dan kalau menurut Chakravarty dan rakan-rakannya pada tahun 2013, kesedaran terhadap bahaya dadah dilihat sebagai elemen penting dalam pencegahan. Dan kajian oleh Ganji tahun 2022 menunjukkan efikasi positif dalam program latihan ketegasan dalam mengurangkan kecenderungan penggunaan dadah. Jadi kita lihat bahawa ketegasan itu adalah antara elemen yang penting dalam melakukan program-program pencegahan penyalahgunaan dadah. Okey, dapatan ini sejajar dengan dapatan dijalankan oleh Rosemary dan rakan-rakannya pada tahun 2020, di mana kajian tersebut bertujuan membandingkan ketegasan dan harga kendiri seseorang di pusat pemulihan untuk masalah penagihan dadah dengan mereka yang bukan pengguna dadah. Kita dapat simpulkan untuk kajian ini, iaitu kajian ini dapat membantu bukan sahaja penyelidik, academician, tapi dari segi agensi kerajaan berkaitan seperti EDK, NGO, pemimpin masyarakat untuk melihat sejauh mana keberkesanan program pencegahan kerohanian ini dapat memberi kesan terhadap peningkatan nilai kerohanian, kepercayaan, keburukan dadah dan ketegasan kendiri seorang individu. Yang dapat mengurangkan juga kes penyalahgunaan dadah di Malaysia. Kajian ini juga menyumbang dalam bidang ilmu untuk menunjukkan bagaimana elemen kerohanian memainkan peranan yang penting untuk menjadi perisai dalam mencegah golongan belia dari penyalahgunaan bahanan dadah. Secara umumnya, ketiga-tiga elemen iaitu ketegasan, kerohanian dan pengetahuan tentang keburukan dadah membantu dalam mencegah penyalahgunaan bahan oleh belia yang telah melalui MPTKKP. Penghargaan juga kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang telah memberi grant dalam penyelidikan ini, dan kajian ini masih dijalankan untuk peningkatan dan juga impak yang lebih baik pada kementerian dan juga pada negara. Sekian, terima kasih.